Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Sehinggalah perkataan dia sekat mana bak qasayam awal tajuk babul qasri salati wa jam'iha. Ini bab pada menyatakan hukum sembahyang qasar dan jamuknya sembahyang. Bukan Jumaah tu deh, jamuknya tu bukan Jumaah ni. Dia qasar ceritanya dia kait dengan jamuk. Jamuk tajuk lain, qasar tajuk lain. Kita jangan cepat faham apabila orang kata saya nak jamuk semaya, kita faham nak qasar selalu lain. Jamuk ni maksud dia kita himpun kedua semaya dalam sewaktu. Ada kerja dah tu kalau himpun dulu lagu tu. Sama ada kita semaya zuhur dan maya asar dalam waktu zuhur. Sebab ada kerja waktu asar, tak boleh nak berhenti. Ataupun kita semaya zuhur dengan asar dalam waktu asar. Lah ni tak semaya lagi sebab ada kerja ada lah. Maya dalam waktu asar. Tu panggil jamuk. Ataupun kita semaya maghrib dengan isya dalam waktu maghrib awal-awal lagi. Ataupun kita semaya maghrib dengan isya dalam waktu isya time maghrib tak semaya. Itu dipanggil jamuk. Yakni 4 rakaat jadi 8 rakaat. Kedua, qasar sembahyang. Qasar ni pendek sembahyang huk 4 rakaat. 4 rakaat ni sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya. 3 saja boleh qasar. Maghrib tak boleh qasar, subuh tak boleh qasar. Subuh nak qasar nak buat lagu mana tak tahu. Bagi 2 rakaat dah nak pakai 1 rakaat. Berat bertukar dengan witir dah jawab dia. Maghrib nak qasar lagu mana? Setengah. Sudah. Setengah tu nak berhenti mana? Tanya rokok kau tanya apa dia? Sudah masalah. Jadi semaya 4 rakaat boleh kita semaya buat 2-2 ya. Zuhur boleh buat 2, asar boleh buat 2, isya boleh buat 2. Tu dipanggil qasar semaya. Ataupun nak buat 2-2, jamuk dan qasar. Kita himpun semaya, kita pendek pula semaya. Tu dipanggil jamuk dan qasar. Syarat lain-lain. Jamuk syarat lain sebab dia pun lagu lain. Qasar syarat dia, jamuk syarat dia sebab dia pun lain-lain berlaku. Maka harus bagi orang yang musafir, harus hukum dia, yakni boleh buat. Bukan sunat, bukan wajib, harus sahaja, yakni boleh dah maksud dia. Orang yang musafir yang panjang safirnya lagi harus ia. Panjang setara mana?
iaitu kalau jalan tak berhenti 1 hari 1 malam. Start maghrib ni sampai maghrib esok ke jalan tak berhenti. Jauh tu dipanggil 1 hari 1 malam perjalanan unta. Bukan perjalanan kita. Naik unta jalan berok 1 hari 1 malam tu perjalanan ni. Kalau jalan tengah malam saja 2 malam. Jalan daripada maghrib sampai subuh. Lepas subuh rehat makan nasi kepada dia, jalan pula maghrib pula 2 malam baru jalan. Kalau jalan tengah hari saja 2 kali siang. Daripada subuh sampai ke maghrib. Malam rehat tidur kepada dia, jalan pula daripada subuh sampai ke maghrib. Qadar itulah jauh ni. Maka sekadar mana? Iaitu lebih kurang 92 kilo. 92 kilo lebih kurang. Ada kata 78, ada kata 82, ada kata 95. Tak apalah, lebih kurangnya 72 kilo. Tengok kalau kita setting tu, tengok kereta tu kita tekan tu, jalan sampai 90 km, jauh dah tu. Yakni jarak perjalanan setahun ni boleh kita pendek dah semaya. Boleh kita pendek dah tu semaya. Berarti jauh dah tu musafir kita tu. Dia panggil 2 marhalah. 2 marhalah. So, panjang. Syarat pertama musafir tu kena panjang. Kalau pendek tak boleh. Apa maksud musafir? Bukan kata gi kelik tu 90 kilo. Berat lagu tu. 45 gi, 45 kelik. 90. Bukan lagu tu. Jarak di antara 2 tepat tu 90. Tepat kita dengan tepat kita nak pergi tu jarak 90 kilo. Baru boleh qasar dan jamak. Kedua, lagi harus mestilah musafir tu musafir yang dibolehkan. Harus ni maknanya musafir yang dibolehkan. Kalau musafir haram tak boleh jamak dan tak boleh qasar. Nak pergi Kuala Lumpur, jauh tu Kuala Lumpur 400 kilo lebih. Nak pergi ke apa dia? Nak pergi bercuri. Tak boleh jamak qasar. Ataupun nak pergi tengok orang berdasar ke, nak pergi tengok konsert ke, nak pergi tengok maksiat ke, maka tak boleh jamak qasar. Kerana kita syariat ni beri kelonggaran boleh kita pendek semaya untuk orang buat taat Tuhan, untuk orang ada keperluan. Nak buat maksiat, syarat tak boleh peluang. Berarti tak boleh nak jamak, tak boleh nak qasar. Ikutlah kiaslah gapo-gapo benda-benda maksiat tak boleh nak pergi jamak qasar. Kerana mendek ni adalah kelonggaran. Maka kelonggaran tidak diberi kepada ahli maksiat. Ar-rukhsatu la tu'ati lil ma'asi. Rukhsah kelonggaran tidak diberi kepada ahli maksiat. Gapo dia haruh tu? Haruh ia qasar ke sembahyang yang 4 rakaat. Boleh dia pendek qasar, makna dia pendek ke sembahyang 4 rakaat. Lagu mana? Jadi 2 rakaat. Kita nak sebut saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Taala, boleh juga. Saja aku sembahyang fardu zuhur qasar kerana Allah Taala, boleh juga. Nak buat 2-2 nampak sungguh selaju. Saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Taala, nampak panjang sungguh selaju. So jadi dah sebut 2 rakaat tak apa dah, ataupun sebut qasar pun tak apa dah. Sembahyang 4 rakaat ni, maghrib tak boleh, subuh tak boleh. Maka tidak harus ia qasar maghrib dan subuh. Tak boleh pendek sembahyang maghrib dengan sembahyang subuh, kerana maghrib bukan 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Subuh 2 rakaat dah, nak pendek lagi. Berat benar ni. Ya asas-asas sembahyang ni 2 rakaat. Asas-asas siloh ni sembahyang 2 rakaat. Maka lepas pada malam Isra' Mi'raj, ubah semula sembahyang. Ada hak jadi 3, ada hak jadi 4. Asas silohnya 2 rakaat. Maka sebab itulah kalau kain terparuk, sembahyang tu jadi kedudukan asal dia 2 rakaat. Lagu tu. Apa jadi 3, 4 tu apabila malam Isra' Mi'raj barulah jadi 4 dan jadi 3. Dan safar yang panjang itu
2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan. Atau 2 malam. Kalau jalan tengah malam saja, 2 malam. Atau sehari semalam perjalanan untuk yang ditanggungkan dia. Untuk kita letak bagai atas dia, dia jalan 1 hari 1 malam, tu dah jauh dia. Nah, lebih kurang berapa? 90 kilo. Kalau tak jalan 24 jam ni straight, letak bagai atas dia, beratlah sikitnya, jadi jalan slow dah. 90 kilometer ya tu. Tu lebih kurang congok dia nya dah. Untuk yang tengah. Bermula awal safarnya, jika ada negeri itu berkota, bilakah kita dipanggil musafir? Bilakah kita dipanggil musafir yang menyebabkan kita boleh jamak dan qasar? Bila? Tengok, kampung kita ni jenis ada pagar kodok panggil berkota zaman dulu ke deh, kota. Kota Gelangi, kota Mahliga. Apa dia panggil kota? Ni, kota apa dia dulu? Kota berapa dia panggil? Lah ni dia panggil kota saja. Nama berapa dia? Kota baru tu asal nama apa? Allah, kota berapa dia? Kota Mahliga, ini kota Mahliga tu deh. Dia ada nama kota berapa dia? Dulu dia ada kota, dia ada ni, ada pagar. Maka kalau kampung tu berpagar, lakoh pagar kampung dia dulu baru dipanggil musafir. Kalau selagi mana dia tak lakoh pagar kampung dia duk raung dalam kampung dia 100 km, duk motor legak lakoh motor ni, tak dipanggil musafir lagi. Sekalipun kampung dia luas beratus kilometer, 100 kilometer persegi. Kau ni 100, kau ni 100, dekat 1000, 10,000 km. Duk unggah dalam tu tak dipanggil musafir. Ingat, kita ni dipanggil musafir keluar daripada kawasan. Hak tu kalau kawasan nampak jelas ada kota, ada kawasan eh. Keluar ia daripada kotanya baru dipanggil musafir. Jikalau berbila-bila sekalipun kota dia tu, dan dihubungkan dengan kota itu batah-batah yang dikeliling akan dia oleh ahli dusun. Gini, ni kawasan kampung, ni pagar kampung. Orang duduk dalam ni lah kawasan ni ni. Kawasan ni dia menanam, dia bawa batah buat apa dia, maka hak ni kawasan dia lagi. Dia kena litah kampung dengan litah kawasan hok kait dengan kampung dia. Kena pergi kawasan. Lah ni tak ada tempat lagu tu. Zaman dulu sungguh. Orang dulu kata nak pergi ke Pekan tu, jalan sepekan. Dulu sepekan ni 7 hari. Jarak di antara satu pekan ke satu pekan. Pekan ni ya atas pada dusun. Dusun pekan, macam bandar sikit lah. Dulu nak pergi sepekan ni seminggu perjalanan. Kalau satu purnama sebulan. Demo jalan lama mana tu? Sepurnama. Yakni sebulan. Matahari tu bulan tu purnama, orang panggil sebulan. Tu perjalanan sepurnama. Di antara daerah ataupun kawasan kampung ke satu kampung, sepekan dia panggil. Sepekan dah. Sepekan di maknanya. Maknanya seminggu perjalanan. Dan jika ada pariknya, maka hendaklah dilalui pariknya. Kalau benda ada parik, ada menanam, ada gapo, lepas lakoh pagar mesti kena lepas belakang benda-benda hok kait dengan kampung ni. Ada dusun dia ke, ada benda padi ke, anda buat gapo dia kena lepas habis baru dipanggil musafir. Kalau duk main gelewak dalam kawasan tu lagi, tak dipanggil musafir. 3 hari duk mutar kampung dia saja, tak dipanggil musafir lagi, tak boleh nak jamak, tak boleh nak qasar. Bila hangpa nak start jamak qasar, dia mau tak tubik lagi daripada kawasan. Gapo dia dipanggil tubik? Kalau bagi berkota kena tubik belakang daripada kawasan tu. Kalau bagi tak ada kota, tempat perhimpunan orang duduk. Tak ada, kampung kita ni tak ada pagar, tapi duduk setopok lagu tu. Keluar daripada tompok ke tempat duduk tu, maka dipanggil keluar dah daripada kampung, boleh dah dijamak qasar. Patutlah ni kampung tak ada senggah. Tu tengok. Pas Kota Baru sambung. Badan naik kota bandar ke habis. Sampai Kota Baru bila masuk ada senggahnya. Maka kita sebut nama kampung.
Maka boleh dah kita keluar, misalnya bagai keluar daripada nama bagai di depan tu kau, Pak Agung tu kau, ataupun macam, okey boleh dah jamak qasar. Keluar dah daripada kampung kita, daripada kawasan kita. Kerana apa? Kerana kampung sekarang ni dia berhubung. Berhubung sampai kalau lupa. Ada kampung orang Paciruh. Pas nak tunggu bila keluar daripada kawasan, keluar daripada nama kampung kita. Kalau jenis section kawasan section 16, section 17 keluar daripada kawasan section 16 masuk 17 tu boleh jamak qasar dah situ. Keluar dah daripada kawasan. Dan jika tiada berkota, tak ada pagar kawasan kampung dia, maka hendaklah melampaui segala tempat yang didiami orang padanya. Tempat orang duduk mesti kena lepas daripada kawasan orang duduk. Kalau sekalipun ada lagi rumah, ada rumah tapi tak ada orang duduk dah, maka hak mana? Hak kawasan orang duduk tu dikira penempatan kita. Dan putuslah safari, habis kat tu, diami oleh orang padanya. Kita ni ya pakai sambung gitu ya. Main ngadan jika maka tak tahu alik jatuh dah. Dia tak ada titik. Mana ada titik? Ada titik kau kita ni. Tak ada titik. Musolli pula lagi. Pasar pun tak ada. Pakai jalan straight. Dia mau kata tak suruh mengaji lah musolli tak ada pasar. Tak ada pasar sungguh. Tak ada pasar sungguh. Paslung tak ada berhenti langsung. Jom. Oh, kalau nak baca tak tahu temudai kat nyanyo lah. Kena baca slow-slow ni. Dan putuslah safarnya. Cerita lain pula. Tak kalau sampai ia kepada permulaan safarnya seperti kota atau lainnya. Bila kau kita berhenti daripada dipanggil musafir. Ni kampung kita. Ni kampung tempat kita nak pergi. Sama ada bagi itu berkota dua-dua ataupun tidak ada kota tumpuk ke rumah orang. Kita pun berjalan. Tobik daripada ni. Musafir lah kita ni. Berjalan. Boleh jamak lari. Masuk dalam kawasan ni. Kita nak duduk berapa hari kawasan ni? Ambo nak duduk 3 hari. Boleh jamak qasar lagi. Demo nak duduk berapa hari? 4 hari. 3 hari setengah tu 4 hari dah tu. Masuk saja kawasan berpagar atau kawasan topok ni, tak boleh jamak qasar dah. Nak pergi pindah pula sini. Lagu mana? Putus dah. Kena start semula qasar kita. Sampai kita sudah putus dah, kita masuk kawasan yang kita nak duduk 4 hari. Sekali pun tempat tu bukan kampung kita. Kalau kampung kita putus langsung. Contoh lagu ni. Ni kampung kita nak pergi, ni stesen bah. Ni stesen bah ada air. Nampak? Kawan ni gilah. Ni kampung dia, gilah naik stesen bah sini. Dia pun kira daripada stesen bah ke kampung ni air dah ni. Dah 2 marhalah ni. Tiba-tiba tukar bah ni yang naik lalu kau ni. Jalan litah kampung dia semula. Sudah. Dia tukar bah tu naik, masuk dalam kampung dia, putus semula musafir dia, kira semula. Maka kena start jarak daripada sini ke sini. Tak boleh kira daripada stesen bah ke tempat dia, kena kira daripada kampung dia sampai sini. Tengok kira-kira tak siapa ni. Baru 60 kilo ni. Tak boleh nak jamak qasar lah. Tak boleh nak jamak qasar sebab jarak tempat kita nak pergi tu masih pendek dipanggil. Kalau 2 marhalah tu panggil panjang dah. Kemudiannya jika ada permulaan sapi yang tersebut itu tempat kediamannya, putuslah safarnya sama ada diniat iqamah yakni berhenti padanya atau tiada. Sudah. Contoh hamba sebut saat ni deh. Orang ni duduk sini, naik bah, lalu di kampung dia. Dia niat nak mungkin nak berhenti, kalau tak saya berhenti, automatik putus. Putus dah. Hukum dia musafir. Lepas bah tu baru start semula musafir dia. Jika ada permulaan safarnya yang tersebut itu tempat mana sama ada iqamah berhenti padanya atau tiada. Dan sama ada baginya hajat padanya atau tiada. Tiada ke apa tu?
Gapa dia di tu email tu? Sini kabar-kabar tu bik dua. Guano. Tiada jua ko dua. Hah? Apa tu? Dan jika sallallahu rabbuna yang bahaya dua. Kita dua dan situ sebenarnya. Baca kat orang sesak barat ni. Dan jolo dan. Jadi kalau kita ada hajat tak ada hajat, semata-mata lalu kepada kampung kita nak berhenti tak usah berhenti, lalu saja ya. Putus dah musafir kita. Berarti kena start semula kira musafir kita. Dan jika bukan tempat kediamannya, bukan tempat kediaman ni ambo lalu, bukan tempat ambo duduk, berarti dia singgah tempat dia mengaji. Contohnya pula, nak contoh nampak ni universiti dia kampung sini. Ni tempat dia nak pergi, naik bas sini, dia naik bas sini. Maka dia pun lalu. Lalu kok you ambo. Sudah. Okey, lalu tu sebab apa? Lalu nak berhenti tak sih? Tak sih berhenti. Lalu untuk sebab nak pergi kau ni. Okey, tak kira putus. Tapi kalau dia lalu kerana nak berhenti, baru niat putus. Baru jadi putus musafir dia. Kalau bukan tempat kediaman dia, sama ada kembali ia kepadanya daripada safar seperti mungkin ia padanya dahulunya, padahal bukan tempat kediamannya, kemudian dimulai musafir daripadanya, kemudian kembali kepadanya daripada safarnya, atau tiada kembali ia kepadanya seperti musafir ia kepada suatu tempat lain daripada yang dimulai safar daripadanya. Selok lah tu masalah tu. Kita buat sosok suruh dia. Okey. Ingat, kampung kita, tempat kita duduk, tempat kita nak mati, tempat kita ada rasa nak pindah. Dah hamba rasa ni, hamba duduk sini dah lah, beli rumah dah apa dia. Maka ni dipanggil tempat mustautin kita. Apa maksud tempat mustautin? Kita tak keluar dah. Tak ada cita-cita tapi hari lagi kita nak pindah tu tak tahu ke mana. Tapi buat masalah ni hamba nak duduk sini. Tu dipanggil mustautin. Maka tempat mustautin kita, kalau kita lalu sebentar ke apa dia ke, putus dah musafir kita. Semata-mata lalu tempat hak kita nak duduk tu. Misalnya kita naik bas Kota Baru, kita duduk sini, pergi naik bas Kota Baru, kabar-kabar bas lalu kok bagai ni, putus dah musafir kita, kena start bagai semula, kira nak pergi mana jarak pula tu. Kalau tempat bukan kita mustautin tapi kita mukim dipanggil. Apa maksud tempat kita mukim? Kita duduk sini tapi bukan hamba nak duduk sini, ada peluang hamba nak klik kampung pula, supaya tempat pengajian. Tempat universiti kita ke, pondok kita ke, apa dia, tiba-tiba bah kita naik saat ni lalu ke tempat tu, tempat kita mengaji apa-apa, tempat kita mungkin ke apa dia, kita kerja situ ke lagu mana kita kerja ya situ, kita nak klik pula lagu mana, kalau lalu tengok lagu mana. Okey, demo lalu ni nak berhenti ke tak tempat demo duduk ni? Tak usah lalu, tak usah berhenti, cuma nak lalu saja. Kalau nak lalu saja, maka tak putus musafir. Kira daripada awal sampai sini. Tempat mungkin ni tak dikira apa-apa. Tak berada kuasa nak memutuskan musafir. Tapi kalau lalu, hamba tinggal barang. Betul lah lalu sini hamba nak singgah sebentar ya. Singgah tak boleh lah. Singgah tak boleh. Apa? Jadi tempat mungkin kita. Cuma mungkin ni tengok kita nak berhenti berapa hari. Singgah nak ambil barang cuma hari pertama. Kalau sebentar tak putus lagi. Kalau 3 hari ke atas baru putus. 3 hari ke atas berhenti sini baru putus. Tapi kalau tempat mustautin berhenti sebentar pun putus dah musafir. Sudah. Ngili dah. Tak tahu alik-alik jatuh dah apa. Maka putuslah safarnya dengan sampainya kepada kota. 2 tempat, sini ke sini.
Sini masuk saja kawasan ni putus kawasan. Balik gitu juga, balik sapa kawasan ni putus juga. Tak syarat sapa rumah lagi, sapa kawasan hok kita dipanggil musafir pada zaman hok mula-mula, maka sapa saja begitu juga putus dah musafir kita. Dan umpamanya, jika niat ia dahulu daripada sampainya hendak berhenti semata-mata atau 4 hari serta malamnya. Berhenti semata-mata ataupun nak berhenti 4 hari serta malamnya, 4 hari 4 malam, lain daripada 2 hari masuknya. Hari masuk hari keluar, dan keluarnya jadi berapa hari? 5 hari. Hari masuk kita tak kira. Misalnya kita sapa pagi Ahad tak kira. Start hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dah nak balik dah. Khamis nak balik dah. Maka kelima hari ni boleh jamak dan boleh qasar. Tapi kalau ni hari dia kata 4 hari campur hari masuk hari gini tak boleh dah. Balik pada mana? Hari Ahad masuk sapa. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat baru tubik. Tak boleh dah. Ni hari ni. Maka tak boleh jamak dan tak boleh qasar. Maka jika tidak menambah meniat ia dahulu daripada sampainya, putuslah safarnya dengan berhentinya semata-mata duduk situ, maka putus dah. Ni tempat saya mungkin saya masuk, maka putus. Kalau dia tak niat dah apa-apa. Kalau dia hamba nak masuk sebentar ya, boleh. Saya nak ambil break sebentar, tak apa. Tapi kalau nak berhenti tempat dia mungkin, tempat dia ngaji kau dia, putus musafir dia. Dan meninggal ia akan perjalanannya jika ada baginya hajat, dan ketahui akan bahawasanya hajatnya tidak sampai pada 4 hari. Maka jika tiada baginya hajat sekali, patu masalah lagi kalau kita ada hajat satu tempat, pergi pada satu kawasan, boleh jamak qasar atau tak kita tengok. Demo ni nak pergi sini berapa hari? Saya nak pergi 3 hari. Saya janji dengan kawan tu, dia kata hamba sapa hari Ahad, hari Senin nak jumpa. Tunggu hari Senin tak sapa kawan tu. Eret hari Selasa. Janji eret hari Rabu. Akhir sekalinya eret sapa berapa hari? Boleh eret lagu tu. Sapa 18 hari. Kalau kita janji nak siap satu benda, ada projek nak buat wiring kau nak buat apa, dia jumpa orang kau gapo, dia kata 2 hari jumpa lah. Kabar-kabarnya eret siapa 18 hari boleh jamak qasar belaka. Lepas 18 hari selesai kau tak selesai kerja kita, jumpa kau tak jumpa dengan orang tu, kena semaya tamam dah. 18 hari. Sebab apa? Sebab Rasulullah duduk di kota Mekah, buka kota Mekah 18 hari Rasulullah semaya 2 rakaat belakang. Lepas 18 hari tak ada riwayat Nabi sembahyang lebih daripada 18 hari 2 rakaat. Selagi pun hajat kita selesai tak selesai, 18 hari ya. Kalau kita masuk mula-mula, berapa hari ni nak masuk ni? Kalau rupa berapa hari? 4 hari. 4 hari dah awal-awal. Awal-awal lagi tak boleh nak jamak qasar dah. Sebab kita tahu dah hajat kita ni lebih daripada 3 hari, 4 hari ke atas maknanya. Maka jika tiada baginya hajat sekali-kali, putuslah safarnya dengan berhenti padanya 4 hari. Berhenti pada satu tempat 4 hari, putus. Lain daripada hari masuk dan hari keluar. 4 hari hari kosong, campur hari masuk sehari, campur hari keluar sehari, jadi ni hari. Atau baginya hajat dan ketahuinya akan selesai pada 4 hari, tiada putus safarnya 4 hari tu leh. Sopo? Akan selesai pada 4 hari, tiada putus safarnya, bahkan harus baginya qasar. Apa yang sebut 4 hari sini? Dalam kitab lain hanya sebut 3 hari sahaja. 3 hari boleh jamak qasar, hari ke-4 tak boleh jamak qasar dah. Hak tu hak muktamad. Hak ni dia ambil kata 4 hari tu boleh jamak qasar lagi. Hak muktamadnya dalam kitab mana-mana fiqh pun dia sebut 3 hari boleh jamak qasar, masuk hari ke-4 tak boleh jamak qasar dah.
Dan berhentinya pada negeri itu kerana berhenti itu tiada memutuskan safar. Kita berhenti pada satu tempat, tidak memutuskan musafir kita lagi. Sini, kita pergi sini. Contohnya, kita nak pergi Johor. Kita jalan sampai ke Wontai, kita berehat boleh sehari semalam ni. Putus kodok musafir kita, tak putus lagi. Berhenti semata-mata berhenti putus dah, tak putus lagi. Berhenti rehat di Perlis, betul. Naik bah pula pergi Johor, baru sampai Johor. Jadi semata-mata berhenti tidak memutuskan musafir dia. Maka sekalian ini apabila tiada diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu, maka jika diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu, harus ia kosa hingga 18 hari. Nah, tapi kalau dia tahu dah hajat dia tu lebih daripada 3 hari, maknanya 4 hari dah. Dia mau janji dengan Kuala Lumpur tu berapa hari dah? Oh, dia kata seminggu. Baru selesai kerja ni. Tentu dah dia mau duduk seminggu. Maka tak boleh. Dia kena ada hajat semacam. Asalnya 3 hari. Lepas tu janji esok. Tak apa. Esok. Lusa. Lepas esok pula. Ada macam. Tarik-tarik sampai 18 hari. Dan putuslah safarnya pula dengan niat kembali kepada tempatnya semata-mata atau kepada lain daripada tempatnya tiada dikira hajat. Berhenti sekat tu dulu ini. Musafir ni kalau kita jalan tak ada siapa 2 marhalah, kita kata tak ada musafir putus. Tak ada siapa 2 marhalah. Misalnya kita jalan ingat nak pergi Gua Musa ataupun ingat nak pergi Kuala Lumpur, siapa keren kau siapa nak berhenti tak ada siapa 2 marhalah, maka putus dah. Semata-mata kita nak berhenti dan kita niat, maka putus. Tapi kita kata malah tak ada Kuala Lumpur, kereta tak gerak lagi, tak putus lagi. Dia kena berhenti dengan kita niat. Siapa keren tak ada pergi Kuala Lumpur, putuslah musafir kita. Putus dah musafir kita. Nah. Sekat tu. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Boleh kodok jamak kosa ketika musafir nak pergi tengok bola Bukit Jalil. Tengok bola tidak maksiat. Tengok bola, beli 3 butir pakai tengok bola. Masuk tengok bola ni, tengok permainan bola, tak dosa juga. Patut kenapa dia salah main bolanya? Salahnya dipakai seluar pendek tu sahaja. Hak lain sepak nak bersepak bola 1000 kali, tak dosa. Nah, bola tak dosa, belawai tak dosa. Dosanya di poho. Orang lelaki ni aurat. Maka kalau dia niat nak pergi tengok poho pemain bola sepak tu maksiat. Tapi orang kalau dia tak tengok bola, dia tak tengok poho, dia tengok bola gitu, tengok tak perhati-perhati, tak perasa-perasa munggo dia beli tiket cak murah. Gatung di gotu di spotlight. Ujung sekali, tak nampak apa, nampak halu je. Tak nampak apa. Dosa, tak dosa, tak nampak foto kayu apa. Dia nak pergi lagu tu musafir Bukit Jalil. Boleh, tak ada masalah apa. Tapi kalau dia niat nak pergi tengok pohon ke, tak boleh. Maksiat lagu tu. Bukan kata main bola. Sela atas masjid pun pohon pun tak boleh juga. Jenazah pakai pendakat gigi. Ni braces dipanggil ni betul gigi ni. Wajib kena buat kodok ketika nak ke bumi ke? Tak wajib buat. Sebab apa? Kita nak tanya pertama, benda tu harta kodok. Kalau ni ikut anak cucu dia nak kodok. Nak dok ni, kau tu gigi cewa demo ni. Tak siap boh. Maka benda tu tak dipanggil harta. Apa ada gigi bu? Kalau buat daripada emas, muka lain.
Tapi biasa orang buat ngabsi lagu tu ya. Memang tak ada orang pun nak ambil braces tu, maka tidak wajib kita cabut. Tanah dengan lagu tu ya. Sebab apa? Sebab tak ada hukum orang mati. Tanahlah dengan gapo-gapo dia pun. Nah. Lainlah kalau ditanah berserta dengan harta. Gigi mah, cekwa dia gigi mah saja. Mah pula mah jamai dulu pula tu. Nampak yang kecil air boleh kira, yang kepik gigi jamai dulu kan. Ya orang nak beki gigi ni orang tak guna besi sebab dia kekarat. Maka dia mau guna mah. Oh mah gak kena penuh gini, gak senyum tu gak sinar. Oh boleh berapa? Dolo ni mah tapi mah turun dah ni. No. Maka kalau keluarga dia menuntut wajib kena cabut. Kerana dia harta dan jadi sako. Jadi sako. Kalau tak ada tutup, ikut dia lah tu email kau nak ambil kau, tak ada masalah ke apa dia. Wajib buat, tak wajib buat. Bagaimana cara selawat dan zikir yang sepatutnya? Adakah perlu tahu makna dia? Tak perlu tahu. Kalau tahu, lebih molek. Kalau tak tahu pun dapat pahala. Baca Quran tak tahu makna boleh pahala. Semaya tak tahu makna boleh pahala. Kalau tahu makna boleh pahala dan boleh ilmu, boleh muka lain lagi, banyak benda lagi nah. Tak syarat kena tahu makna. Boleh kodok muslimat bermusafir dengan saing-saing muslimat sahaja. Nak buat jamak kosa boleh. Jika dia musafir 4 orang ataupun 3 orang jamak kumpulan ramai muslimat. Kalau dia pergi seorang, maka orang perempuan musafir seorang ni hukum dia haram. Allah. Lepas tu anak ambo kena musafir seorang, kena teman. Kalau lelaki mahram cukup seorang tak apa dah. Gi dengan ayah dia, gi dengan abang dia, gi dengan adik dia, kakak dia, tapi hok jatuh kira boleh jagalah kakak dia, maka seorang pun tak apa. Tapi kalau nak gi sama-sama muslimat, sama-sama orang Tino saing mesti 3 orang kat atas. Banyak mana orang Tino musafir seorang nyawa kenak dia orang. Kerja pagi-pagi, kerja kilat, atas tengah malam gelak gelemak sebelum subuh, nyawa kenak dia orang. Banyak mana jadi Islam ajar dah orang Tino kalau nak musafir kena ramai. Tak suruh tunjuk debel lah. Ya orang jatuh ni bisa. Jangan tunjuk debel kita orang Tino. Tak apa hamba untuk guru taekwondo. Nyelipak sikit ya, lepas lalu Solat yang ditinggalkan semasa haid adakah wajib diqada? Haram qada. Kita qada sembahyang yang kita tinggal waktu haid. Kita haid seminggu, maka lepas pada cuci kita nak qada. Haram dan berdosa. Apa haram pula? Ambo nak qada sembahyang. Kita tinggal sembahyang ni sebab Tuhan suruh. Ingat kaedah dia. Apabila kita tinggal satu benda tu kerana Tuhan suruh. Bapa orang haid tak semaya sebab Tuhan suruh tinggal semaya. Tiba-tiba kita nak pergi qada bagi hak kata Tuhan kata jangan semaya. Tidak kau jadi pelik, tidak kau jadi haram, Tuhan suruh tinggal nak pergi qada. Hak kena qada, kalau semaya tu wajib kena buat, tiba-tiba kita tak buat, hak ni wajib kena qada sebab wajib kena buat. Orang haid haram semaya, maka nak pergi qada haram juga. Ketika haid haram, qada pun haram juga. Lagu tu. Qada hak lain lah, tak sedap sungguh nak qada tanya haid lah, pelik sungguh. Berkenalan dengan wanita terlalu lama tapi belum ada apa-apa pertemuan. Faedah apa? Saing orang Tino apa faedahnya? Tak ada kepentingan pun kita saing dengan orang Tino ni. Kerana keedah dia lelaki menarik perempuan, perempuan menarik bagi lelaki. Maka saing atas dasar gapo? Atas dasar suka-suka, takut jadi kemaksiat dah pula. Takut apa dia? Setara mana lebar gak orang jatuh ya patuh dia orang Tino. Lagu tu. Maka kalau tak ada kepentingan tak usah duduk saing lah. Tak usah duduk saing.
Beda kat dia lain lah kalau kita nak menikah dengan dia. Nak nikah dengan dia pun tak boleh nak saing, pakai nikah selalu lagu tu lah. Maka tak ada kepentingan. Tapi kalau kita duduk di pejabat, kita cikgu adalah saing cikgu Tino. Tegur kau jauh-jauh lagu tu makan nasi dah. Gitu dalahnya. Tak ada mikir apa dia. Tu panggil saing juga, saing kau jauh-jauh. Bukan duduk dating sekali, makan tengah hari lunch sekali. Laki kahwin ni duduk rumah, bini kahwin ni duduk rumah. Laki bini orang ni pakai duduk makan ramai-ramai. Hak ni duk tepuh tangan, hak ni bertepuk tapak. Ni kerja haram belaka ni. Orang saing pejabat ni kena perhati sikit. Sebab tu bini kalau kerja pejabat suruh berhenti dah. Banyak saing jatuh duduk menanya, duduk buat kecek benda tak senonoh depan dia. Kita rumah duduk ngati atas balasuh. Dayus. Bini kita orang duduk buat, duduk berapa. Yang apa tak boleh. Terima hamba marah kalau duduk kecek bini hamba. Ni orang tiap-tiap hari orang duduk buat dengan bini kita. Biarlah kata duduk rumah lah, demo tengok dinding pun tak apa. Pada orang lain duduk kecek, demo tu tak pitih masa nikah dulu. Abang sore yang pitih je. Tiba-tiba boleh buat. Kau berat lagi, kering-kering telefon. Abah suruh mari pukul 1 malam lagi. Kita tak cakap panggil, tak mari. Boh dia panggil pukul 1 malam lagi. Naik kereta, berung, on call. Allah Rabbi. Taat ke siapa dia ni? Kena jaga sikit orang Tino. Orang jatuh ni tanggungjawab dia, jaga isteri pertama. Kedua, ibu dia, kakak dan adik perempuan dia. Kena jaga bawah dia. Gapo-gapo dia tak apa, habis ada. Kena cara. Ni pakai lepas lagu tu. Tak boleh. Tanggungjawab kita. Bini tak cara kita, tak apa, bukan tanggungjawab dia. Tanggungjawab lelaki cara kau orang Tino. Bagaimana cara selawat paling ringkas, paling pendek, orang berjumpa lah. Sallallahu ala Muhammad. So, lafaz dia dipanggil selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek. Kedua, selawat domain dia panggil. Domain ni ganti nama. Kita sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Guna domain saja. Boleh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Boleh. Lapas pendek. Boleh banyak sikit kalau pendek. Amal sallallahu ala Muhammad 1000 kali ataupun 3000 kali sehari. Insya-Allah pitih mudah. Pitih mudah. Zaman PKP ni pitih payah. Orang rajin berselawat pitih jadi mudah. Lepas tu ngatik bukan kerana Allah, kerana pitih. Gini, kita guna cok caku, cari pitih guna cok caku, nyaku noreh, guna pisang noreh. Kok mana lebih mulia, guna pisang noreh kok guna selawat? Cari pitih guna selawat kok mana lebih mulia? Dengan pisang noreh, kok mana lebih mulia? Katanya tok guru tua dulu, demo ada 100 hektar, hamba ada 100 putih tasbih, kita lawan tu, kok mana kaya? Demo guna peluh demo guna cok, hamba guna sebeh. Kok mana mulia? Hamba demo guna cok, hamba sebut nama Allah. Kok mana mulia? Guna belaka. Boleh belaka nak buat mana sok. Tu selawat dah 100. Zaman-zaman lo ni kena banyak berselawat. Nabi kata siapa dia selawat 1000, maka tidak ada duka cita bagi dia. Orang tengah serabut, orang tengah tak ada pitih, orang tengah jadi masalah keluarga, anak-anak jadi serabut suasana. Elon ni politik tengah duk korban goni apa semua. Kalau tak selawat sudah kita nak semaya tak takbir duk mikir macam-macam. Maka katanya Nabi, sahabat dia kata kalau saya selawat 1000 lagu mana ya Rasulullah, maka Tuhan akan hilangkan semua duka citamu dan Tuhan ampun dosamu. Selawat gak 1000. Mulut kita biar rajin gak sikit selawat tu. Ni nak tenang. Ambak dunia, kejar tu gak Allah. Penat kita guna gak selawat sikit-sikit baru cari ketenangan. Nabi royak lagu ni. Adakah politik dengan agama itu suku-suku? Sudah.
soalan ni musim-musim ni janganlah. Siapa dia ni tanya politik dengan agama ni suku-suku. Lah ni ambo nak tanya demo agama gapo dulu. Kok tanya ni? Kalau demo agama Islam, maka kita tahu Islam ni semua perbuatan penganut dia ada hukum hakal. Tengah makan ada hukum hakal, tengah minum ada hukum hakal, tidur menetem nerak buat kerja duduk dengan orang rumah makan nasi semua ada hukum hakal. Benda kecil remeh temeh pun ada hukum hakal. Cara masuk tandas ada, cara sunat ada, cara gini ada, cara gini. Benda besar politik tak ada ke hukum hakal situ. Tentu dah ada hukum hakal dia. Maka agama lebih besar daripada politik. Politik ni satu suku saja daripada agama, hukum hakal syariat Tuhan. Salah satunya politik kena ikut syariat lah. Kena ada hukum hakal dia. Kalau dia mau nipu, hukum haram. Mana-mana kumpulan pun nipu jadi dosa. Kecek tak jujur, dosa. Tu hukum hakal dia. Bukan kata apabila mau nipu tak dosa, dia mau nipu yang dosa. Guano. Kata nak politik cara hukum hakal, kena jujur lah. Jangan tiru kat ni orang jahat. Ni kita apabila dia main jahat, aku nak buat jahat juga. Pas bila nampak kebaikannya, tunjuk kat kita baik. Mungkin kita kata nak buat benda baik kan, baru dia mau nampak Allah, barang ni baik sungguh. Strik sungguh. Cuba tengok Tok Wali Haji Asal dulu. Tok Wali Asal dulu kan. Tak okey ni. Mana gua Musa dulu. Tak payah nak tengok mata. Bawa ke. Kecek jujur sungguh. Jalan kaki. Wali. Allah kata. Ni. Tahu hukum hakal. Bagi dosa, bagi tak dosa. Tu maksud dia. Politik ni kecil ya. Islam tu besar lagi. Dalam Islam tu ada bab hukum sembahyang, bab puasa, bab akidah, bab politik, bab macam-macam. Jadi kena terkait belaka lah. Jangan terkait sampai hak saja, terkait belaka. Fardu ain dia mau lepas ke tak? Tak lepas, masuk neraka supaya tolong. Supaya tolong. Gitu nak ayatnya. Jadi kehidupan kita tak boleh lepas daripada hukum hakal agama. Dalam apa saja tugas kita, tak boleh lari. Kalau kita orang Islam lah, kalau kita orang lain tak sedap kira lah. Tu nak ayatnya. Jadi tak ada istilah pisah di antara politik dengan agama, tak ada. Macam mana nak amalkan 3 kali basuh pada kaki dalam wuduk, adakah memadai dengan sekali basuh? Pelik. 3 kali ni kena 3 kali basuh lah baru dipanggil 3 kali. Nak buat 3 kali lagu mana? Sekali cucu nak gonyoh 3 kali. Tak, tu dipanggil sekali saja. Sekali sini, sekali lalu air dah. Sekali lalu air yang rata baru dipanggil sekali. Kalau setengah, tak panggil so lagi. Lepas tu ambil cerita pula, setengah pula. Lepas tu baru so baru. Dia bukan so tu dikira air, tak juga. Bukan dikira digonyoh, kira dirata. Sekali rata. 3 kali kena perata air. Baru dulu. Apakah cara nasihat amalan menasihati orang yang putus asa sebab dipermainkan seseorang? Allah lah. Gewe sangat. Masalah ni jawapan dia nya. Lagu mana rasa kecewa? Apa kita? Pertama apa kita orang permain perasaan kita? Tajuk apa dia? Tak tahu ambo ni. Laki bini ko, siapa dia ko, ataupun kena tipu dalam bab politik ko. Gapo dia ni orang main perasaan kita ni? Bab gapo sebenarnya? Jadi kena tengok tajuk lah. Gini. Kita rasa kecewa sebab benda tu tak berlaku menurut keinginan kita. Ingat, atas muka dunia ni kecewa ni berlaku kerana ada keinginan dan kehendak. Apabila kita ada kehendak, tiba-tiba tak berlaku, kecewa selalu. Maka nak hilangkan perasaan kecewa, jangan ada kehendak. Jangan ada keinginan. Kita nak anak kita jadi juru, tiba-tiba tak juru. Allah kecewanya. Sebab apa? Keinginan kita tak berlaku. Tapi kalau kita ikut mu jadi juru, tak juru. Jadi juru pun tak kecewa. Tak juru pun tak kecewa. Sebab tak ada keinginan. Lagu tu. Tu mudah. Selagi mana kita ada kehendak, mesti ada kecewa. Sikit banyak suku pasal, tapi kita akan rasa Allah terkilanya lah. Sekalipun cita-cita tu baik,
Cita-cita misalnya nak suruh anak jadi juru, nak suruh masyarakat kita beragama belaka, nak suruh anak masyarakat kita lepas fardu ain belaka. Ada cita-cita lagu tu. Tapi kalau tak jadi sudah selalu kita. Kita sabar, kita reda dengan keinginan Tuhan, tapi tu dia ada sikit. Maka katanya ulama, kalau mu tak si kecewa, buat ke cita-citamu. Ambil keinginan Allah, ilai ke keinginanmu, biar berada di bawah keinginan Allah, senyap sahaja di bawah tadbir Allah. Senyap selalu, tak sedok kata gapo. Sekalipun mu nak kebaikan tapi senyap, tak sedok kata gapo. Orang tanya tak kenali, kata tok guru tak suruh kau anak-anak mengaji, ni perangai tak kenali. Dia tak suruh anak-anak dia tok guru haji mak bakok kau, ayah leh kau siapa dia tak suruh mengaji. Gaya dia lah betul, muka wali juga. Orang tanya dia, tok guru tak suruh kau, kenapa tak sungguh sangat tu suruh anak-anak mengaji? Katanya tok kenali, kata dia mau biasa masuk hotel kau dok. Besok masuk hotel, dia biasa tengok duri badai ke, pohon badai tu ke duri cokek-cokek duri badai panggil ni. Kau apa dia sini tak tahulah. Pohon badai ni. Kok batai ni bung, kok cokek-cokek tajam tu. Duri badai panggil. Dia mau tahu siapa dia asuh duri badai tiap-tiap hari tajam kemai tu. Dia kata tu lah awak kerja asuh durinya bukan kerja ambo. Tahu kok kerja tu ambo mana tahu kok dia nak jadi alim. Tu duri tu tajam tak ada orang asuh pun. Sudah jawab dia tak kenali. Nak kata lagu mana tapi jadi tok guru belaka. Nolong dia nya ayah mak bakok. Tok guru ayah mak bakok Haji Ahmad ni. Sulung sekali nah. Ada orang mengatakan ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Habib Ali sebagai kufu. Orang kata kafir kafir tu. Kufu ni hukum dia. Orang dia dipanggil kafir. Orangnya kata kafir ikut Habib Ali kerana menyembah kubur. Mohon pandangan ustaz. Gini. Pertama kita nak tanya, demo ni kenal kau Dok Habib Ali ni siapa dia? Padri ko? Tok Sami ko? Kalau dia orang Islam jangan cepat kata kau orang tu kafir. Lo ni dalam YouTube buah kedai kopi, cepat mulut dok kata kafir kau orang. Barang tak jelas pun, tak pernah jumpa dengan kawan ni, tak pernah tengok pun dia sembah kubur. Kita pakai ada tengok, kadang-kadang tengok dalam video, benda tak jelas lah mana, tiba-tiba kita kata kafir. Maka kita kata kafir dengan tidak jelas, pakai dengar orang saja, jumpa panjang cerita orang, maka hadis riwayat Imam Muslim kata, siapa dia mengkafirkan orang Islam, maka berlaku sungguh kafir itu. Sama ada kalau orang tu buat benda syirik dia jadi kafir, ataupun kafir itu kembali kepada hak dia kata kerana menyatakan orang Islam itu kafir. Kena fikir. Kalau kita tak jelas buat tengok YouTube, tengok gambar, mari dalam berita, mari kuatan mana tak tahu, tiba-tiba kita kata dia kafir, dia mau tanggung sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim kata sama ada dua, demo kafir hak kata ataupun kafir itu kafir. Kalau demo yakin demo nak kafir ke orang, biar jelas. 1000 syubhat kena jawab belaka. Berarti orang yang suka mengkafirkan orang ni dia panggil kumpulan Wahabi takfiri, dipanggil kumpulan Wahabi takfiri, suka mengkafirkan orang. Pokok dia yak dulu lagi sikit-sikit lawan pokok dia syirik kafir, musyrik kafir. Pokok dia nak menguasai Makkah dan Madinah dulu pun buat sebab lagu tu. Dia pergi jumpa orang, dia kata orang Mekah, orang Madinah dia buat syirik belaka lah ni. Duduk tawasul dengan Nabi, duduk ziarah Nabi, duduk pergi ziarah kubur Nabi. Jadi syirik habis. Kita kena selamat ke bumi Mekah dan bumi Madinah daripada syirik, daripada kafir. Habisnya mengkafirkan orang Islam. Beribu manusia jadi kafir kerana fitnah dia. Jadi apa hukum dia? Tengok gitu kamu hukum. Kalau dia merasa dia mau kawin tu tak kafir, dia mau jadi kafir. Jelas. Hak yakin lah ni demo dok kata, tentu dah demo. Hak kawin ni boleh jelas lagi. Keluar perkataan kafir daripada mulut demo. Hak jelas dah demo lah ni. Hak kawin tu boleh tentu lagi, tak bukti, tak ada apa dia lagi. Hak dia kata tu tentu dah sebab keluar perkataan kafir. Dia kecek sore tak apa lagi, yang ngajar tak balasah. Yang royak kau orang kafir, kau orang ni kafir. Tak ada apa.
Tetapi kebanyakan kita tengok lah ni hok kecek lagu ni orang jahil. Orang tak baca, tak mengerti apa putus kayu, baca sikit-sikit tengok hok ni pakai dia pun sebar-sebar. Akhir sekali habis budaya kafir orang. Nabi Muhammad nak suruh Islam ke orang, tiba-tiba mari kumpul dia nak mengkafir ke orang. Dah lah orang Islam sikit dah nak mengkafir ke pula. Ada orang kata tak boleh sebut as-salatu jami'ah kerana masuk jami'ah itu universiti. Allahu Rabbi, budak sekolah sungguh. Jami'ah tu semaya berjemaah lah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, bukan jami'ah universiti tu. Jami'ah universiti ni baru ya. Supaya kalimah sayyaratun. Dalam Al-Quran ada sebut dalam surah Al-Kahfi. Surah Kahfi dia, ke surah Yusuf. Surah Yusuf. Perkataan sayyaratun ni kafilah. Apabila Nabi Yusuf dituhuk dalam telaga, maka marilah sayyarah. Sayyarah bahasa moden kereta. Pas kereta ada sampai Nabi Yusuf. Terjemah moden ya kalimah kereta ni. Jami'ah ni kumpulan untuk kafilah untuk nego tu dipanggil sayyarah. Tapi lo ni kalau ngaji bahasa Arab sayyaratun kereta. Jami'ah ni sembahyang berjemaah ramai-ramai, tetapi diguna juga untuk universiti, Jami'atul Azhar. Pelik sungguh. Terjemah moden dengan terjemah lama. Baru belajar. Apakah orang yang berzina di bulan Ramadan turut kena kafarat 2 bulan puasa berturut-turut? Okey. Lagu mana? Zina kau tak zina suku pasal. Asal sahaja orang tu membatalkan puasa dia dengan setubuh pada puasa yang tak boleh dia buka puasa. Ingat, puasa ni dia tak boleh buka puasa. Tiba-tiba dia zina ataupun dia setubuh dengan bini dia hak cara halal, ataupun dia setubuh dengan orang lain secara haram, semua kena kifarat berlaku. Di samping kena dosa zina, kena kifarat pula 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ni soalan juga Pak. Bolehkah saya jamak qasar isyak dalam maghrib di rumah sebelum balik Kelantan dari Shah Alam? Gini. Jangan jamak qasar dalam rumah. Hamba royak dah. Kita tak dipanggil musafir lagi ke? Bila kau kita dibenar jamak qasar? Apabila kita dipanggil musafir? Bila musafir keluar daripada kawasan? Ni di rumah dah siap baju ke apa dia? Semaya jamak qasar. Tak boleh lah. Tumbik dulu. Naik kereta sebentar sehingga surah mana-mana baru jamak qasar. Hukum solat jamak qasar, berimej ke imej sembahyang solat tamam. Boleh ke tak? Hukum dia sah, tetapi tak boleh buat qasar lah. Kita kena sembahyang 4 rakaat juga. Terimej kita sembahyang 4, kita nak sembahyang 2, tiba-tiba kita berimej dengan dia. Maka kita kena sembahyang berapa? Sembahyang 4 juga. Hamba niat 2 dah. Biarlah. Niat tu pakai tak jadi, pakai kena sembahyang 4 juga. Musafir dari Kota Baru ke Ipoh, sampai ke Ipoh rancang pergi ke KL ziarah saudara. Adakah boleh jamak qasar? Boleh jamak qasar berlaku. Berhenti di Ipoh boleh jamak qasar, berhenti Kuala Lumpur sehari jamak qasar, pergi Pahang pula 2 hari jamak qasar, pergi England pula 5 hari. Tak 5 hari tak boleh. England tak boleh dah 5 hari sebab ni. Hukum kita tak maafkan kesilapan orang lain. Boleh tetapi rugi lah. Ingat, memaafkan orang ni dapat pahala banyak, dapat pahala besar. Tuhan janji ke syurga. Tetapi manusia apabila orang kena ke dia nak marah lah perut pedas dia. Ada hak kalau dia nak marah? Ada hak. Islam tak marah. Sebab orang kena kita dia nak marah lah kita je ni. Bukan nak sikit-sikit cuik gitu, tak apa. Ni kena berkaitan dengan maruah keluarga. Curi tanah kita atau apa dia. Ada hak nak marah, ada hak marah. Tetapi kurang fadilat lah. Orang ni kurang lagi fadilat, hati dia masih ada perasaan dendam. Moleknya maafkan seseorang tu, barulah boleh pahala besar. Kita kalau tak maaf, ada tu orang hamba tunggulah akhirat, hamba tak ada maaf demo. Tengok, duk tunggu dia. Orang lain masuk syurga belaka, tunggu dia. Lama mana? Juta tahun dah hamba duk tunggu ni.
Kawan tunggu tak siapa lagi. Banyak pisang nak tipu orang, nak tunggu kita pula Allah Rabbi tak tahu. Berjuta tahun rela dia tunggu nak layan perasaan dia nak marah kat orang tu. Baik kita maaf awal-awal boleh masuk syurga awal-awal. Nah, lagu tu. Tapi kalau nak marah juga ada hak kita, tapi nunggu kita lah jawab dia. Nah, nak kata salah sangat bodoh tapi kita tunggu sendiri laki kita. Nampak nak sangat dah. Tak pandai rasa tunggu sejuta. Tunggu sejam jabat tanah. Oh malas serabut sakit otak dah. Kabar-kabar nak tunggu sejuta tahun. Dia ada pun lagu tu. Wallahu a'lam. Jadi ambonya nak kecek nak umum satu benda ya. Sikit dah mungkin pihak-pihak orang-orang kampung masyarakat sini ayah-ayah, pocik-pocik, moci-moci tahu dah. Jadi pada 12 Rabiul Awal ni, bulan Maulud ni, sebagaimana tradisi kita dah pondok kampung bagai kita ni, jadi tradisi dah kita buat majlis menyambut hari Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Jadi pada tahun ni kita buat kelainan sikit, buat beza sikit pada tahun-tahun sebelumnya, iaitu ada orang nak buat mari juzuk tubuh Nabi. Juzuk tubuh Nabi ni sama ada janggut dia ke rambut dia, hak penting juzuk tubuh daripada Nabi. Kita tak boleh tengok seluruh tubuh Nabi, boleh tengok janggut pun jadilah. Boleh tengok rambut pun jadilah. Nah, kerana ada benda ni kita tengok boleh pahala, ada benda kita tengok boleh dosa. Kita tengok muka orang tua kita dengan penuh hormat kepada dia, gugur dosa kita. Kita tengok Al-Quran dengan penuh rasa hormat, gugur dosa. Kita tengok Kaabah, kita tengok Quran, kita tengok masjid, kita tengok ulama dengan penuh mulia, gugur dosa kita. Kita tengok Nabi, di samping gugur dosa, Tuhan akak iman pula. Nah, tengok Nabi, sahabat-sahabat dapat iman kerana tengok Nabi saja. Tengok dengan mata tu. Sebab tu orang lain ni tak boleh litah sahabat kerana tengok dengan mata. Maka alhamdulillah kampung bagai secara umumnya, pondok secara khususnya bersyukur kepada Allah kerana ada orang nak buat mari benda lagu tu kita boleh tengok ramai-ramai. Tak ada tekek, tak ada gapo dia, ambil pukul 10 hari pameran. Bermula daripada 12 Rabiul Awal sampai 22 Rabiul Awal. Bersama 29 hari bulan 10 sampai 7 hari bulan 11. Pakat kita tengoklah muka juzuk tubuh Nabi kita, pakat tengok TV mana-mana dah, tengok sinetron mana-mana dah, tengok cerita boni, kita lagi pakat tengok tubuh Nabi kita. Mudah-mudahan kita tengok Nabi itu mari perasaan naik iman kita kepada Allah Taala. Kalau kita tengok serba tu kenali serba gerung dah. Keluarga dia mari ni lah jubah tu kenali Allah, jubah dia dah. Dia duk semaya lagu mana lah dengan jubah ni. Ni kita buat mari benda hok mendekat di tubuh Nabi. Jubah serba boleh belaka tengok. Benda ni bukan hamba pun Nabi kita belaka. Kena pakat-pakat mulia kerana Nabi kita, bukan Nabi hamba seorang. Kalau Nabi hamba seorang mungkin tak apalah, mungkin Nabi demo ni Nabi kita belaka. Jadi kita pakat mari tengok hamba dengan rasa cita-cita ajak semua orang kampung bagai ni, hak lelaki ke hak perempuan ke 10 hari. Nak mari tiap-tiap hari pun tak apa. Bukan kata hamba mari dah sekali boleh kau kali kedua. Tak apa. Jangan duk tidur peluk duk bawah meja situ, jangan sudah. Jadi kau rohak pula kena keliklah sebab jadi orang nak tutup itu pagar payah. Nama. Jadi nak mari tiap-tiap hari pun hamba ajaklah beramai-ramai. Mudah-mudahan majlis program kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana katanya dalam Al-Quran ada sebut apa? Ia kata satu kaum tidak akan kena azab kalau Nabi dia bersama dengan mereka. Kita berharap hadirnya juzuk tubuh Nabi kampung kita ni, Tuhan nak marah tak jadi nak marah. Gitulah keceknya kepada kampung kita. Mudah-mudahan turun rahmat, kampung kita jadi tenang, jadi hidup suka semacam. Tak ada masalah. Tak ada masalah serabut pun tak ada. Mudah-mudahan dengan berkat majlis yang kita buat tu. Itu sajalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana husnul khatimah. ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الله ربي